Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi viral isu yang dihantar kepada saya, diminta untuk saya berikan reaction. Bukan satu orang, ramai orang yang hantar ke WhatsApp saya, hantar ke email saya untuk bertanyakan tentang isu yang berada di dalam video ini. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Moga-moga kita dapat ambil manfaat ilmu. Fardu, awak sebut tak masa niat? Allah saja aku solat fardu, saja aku solat zuhur. Awak tidak menyatakan fardu. Sesiapa yang tidak menyatakan fardu di dalam solat fardunya, maka solatnya tidak sah. Solatnya tidak sah, ibu-ibu dan tuan-tuan. Menyatakan fardu dalam solat fardu itu mestilah ada. Dalil apa awak nak? Dalil apa awak nak? Dalil apa? Nak dalil apa? Cuba bagi tahu saya. Siapa yang tidak menyatakan fardu dalam solat fardu, maka solatnya tidak diterima. Kita dengar sekali lagi apa yang ustaz ini sebut. Fardu, awak sebut tak masa niat? Ini disebut fardu. Awak sebut tak fardu itu masa niat? Ini perkataan pertama. Allah saja aku solat fardu, saja aku solat zuhur. Awak tidak menyatakan fardu. Sesiapa yang tidak menyatakan fardu di dalam solat fardunya, maka solatnya tidak sah. Sahabat-sahabat, apabila mula-mula saya menonton video berkenaan, saya pun agak confused apabila perkataan yang digunakan oleh ustaz itu pada waktu kedua, iaitu perkataan menyatakan. Saya quote perkataan yang dia sebut, iaitu sesiapa yang tidak menyatakan fardu di dalam solat fardunya, maka solatnya tidak sah. Agak confused sikit sebab perkataan awal yang dia sebut, perkataan fardu tu disebut tak masa niat. Sebut tu maksud keluarkan dengan lidah. Tetapi kemudian dia gunakan perkataan menyatakan. Perkataan menyatakan itu boleh difahami dengan banyak maksud. Boleh jadi ia difahami sebagai menyatakan di dalam jantung hati atau dinyatakan dengan lidah. Kalau dengan hati, no issue sebab tempat niat memang di hati. Tetapi kalau dianggap wajib menyatakan perkataan fardu pada lafaz lidah, maka perkara itu bermasalah. Sebab melafazkan niat solat tidaklah wajib menurut kesepakatan semua ulama. Bahkan Nabi SAW sendiri pun tak pernah melafazkan niat solat fardu. Oleh itu, apabila melafazkan niat tidak wajib, maka melafazkan perkataan fardu juga tidak wajib. Kerana perkataan fardu itu hanya muncul apabila wujudnya lafaz niat. Ia datang seiringan, dia datang dengan package. Ini adalah pemahaman logika yang mudah sahaja untuk kita nak faham. Disebabkan Ustaz Ammar ni dia ada dalam list kontak saya dan kami juga sering berhubung atas beberapa isu, saya cuba minta respon Ustaz Ammar dan dia jawab seperti ini. Ada panjang tu Ustaz Syahabuddin. Tidak menyatakan fardu tu maksud kita dalam niat, dalam hati lah. Orang yang posting tu, dia bagi kerat video kita tu. Kita sebut menyatakan itu bukan di mulut, di dalam hati. Tak sebut tak mengapa, dalam hati yang kena sebut. Sebut tu maksud kita dalam hati. Begitu. Siapa nama orang yang posting tu, dia bagi kerak macam tu, tidak adil tu, nak react macam tu. Jelasnya bahawa dia memaksudkan perkataan sebut itu ialah dengan maksud sebut dalam hati. Demikian juga yang dia maksudkan perkataan menyatakan itu adalah menyatakan di dalam hati. Dan ini sangat bertepatan dengan sifat niat di dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Dalam mazhab Syafi'i, berniat adalah wajib bahkan menjadi rukun salat. Kalau tak berniat, salat dia jadi tak sah. Dan niat ini ialah amalan jantung hati yang tak perlu dilafazkan dengan lidah. Bahkan, lafaz dengan lidah tidak memberikan sebarang kesan kepada niat. Kalau tersalah lafaz pun, jika niat di jantung hati kita dah betul, maka salat kita tetap sah. Imam Nawawi rahimahullah diberikan contoh. Dia kata, walau talaffadha bilisanihi walam yanwi biqalbihi lam tan'aqid salatuhu bil ijma' fihi. Walau nawa biqalbihi salatul zuhri wa jara ala lisanihi salatul asri in aqadat salatul zuhri. Sekiranya seseorang itu dia melafazkan niat dengan lidah dia tetapi tidak berniat di hati dia, maka tidak sah sembahyangnya secara sepakat para ulama. Sekiranya dia berniat di hatinya untuk
untuk sembahyang zuhur, solat zuhur, tetapi lidah dia berkata solat asar, maka sah solat zuhurnya sekiranya waktu itu adalah waktu zuhur. Anda boleh rujuk dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Kitabus Salah, jilid yang ketiga, muka surat 277. Jadi sahabat-sahabat, jelas, melafazkan niat tidak wajib. Bahkan jika salah lafaz pun tak ada masalah. Yang penting ialah apa yang ada di dalam hati kita. Kalau waktu zuhur kita sebut solat asar, padahal kita memang memaksudkan solat zuhur, cuma salah sebut saja, maka solat zuhur kita sah. Tetapi kalau kita solat zuhur, kita sebut dengan lidah kita ni solat zuhur juga, sedangkan dalam hati kita berniat untuk solat asar, lalu kita pun dah buat macam solat asar, maka solat kita tak sah walaupun kita mengerjakan 4 rakaat sama lebih kurang macam solat zuhur. Isunya ialah fokus utama niat bukanlah pada lidah, tetapi perbuatan pada jantung hati. Imam An-Nawawi rahimahullah disebut dalam kitab Al-Majmu', dia kata fa innawa biqalbihi wa lam yatalaffaz bilisanihi ajza'ahu 'ala al-madhhab. Sekiranya seseorang berniat di jantung hati dia serta tidak melafazkan dengan lidah dia, maka ia telah diterima di dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Sahabat-sahabat, daripada sudut definisi, niat ialah menyatakan maksud atau tujuan sesuatu perbuatan di dalam jantung hati. Berniat juga boleh disebut dengan bermaksud dan bertujuan. Seperti kita kata, apa tujuan awak lakukan perkara ini? Boleh juga kita sebut, apakah niat awak lakukan perkara ini? Kedua-duanya ialah perkara yang sama, niat dan juga tujuan. Kalau saya pergi kepada anda dengan memakai sarung tinju, lalu saya tumbuk ke muka anda 3 kali, adakah anda akan mengatakan bahawa saya menumbuk anda tanpa niat kerana saya tidak melafazkan sebarang niat? Saya cuma tumbuk anda 3 kali saja. Tidak, anda pasti akan saman saya atau minta polis untuk tangkap saya sebab saya sudah kelihatan sangat jelas di dalam memukul wajah anda, sebab niat itu telah nampak di dalam perbuatan saya. Oleh itu sahabat-sahabat, jangan keliru dengan perkataan bahasa Arab yang menjadi terma pengajian Islam hari ini. Yang kedua, di dalam mazhab Asy-Syafi'i, apabila niat itu di dalam perkara ibadah, maka ia mesti ditakyinkan. Maksudnya dijelaskan jenisnya, sama ada solat zuhur, solat asar, maghrib atau sebagainya. Cuma bagaimana untuk takyinkan itu dipraktikkan, bagaimana nak menjelaskan jenisnya itu dipraktikkan, para ulama mazhab Syafi'i berselisih pendapat. Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, dia sebut secara rumusannya menyatakan bahawa pendapat pertama di dalam mazhab Asy-Syafi'i mengatakan niat itu cukup sekadar menyatakan niat perbuatan tanpa menyebutkan fardu. Seperti kita berniat untuk puasa Ramadan dan kita berniat untuk salat zuhur. Cukup sekadar berniat untuk berpuasa pada bulan Ramadan tanpa dinyatakan sama ada ia fardu ataupun sunat. Kerana yang difahami pada puasa Ramadan ialah puasa fardu Ramadan. Demikian juga untuk solat zuhur. Memadai menyatakan niat solat zuhur tanpa perlu menyatakan solat fardu zuhur. Kerana memang difahami solat zuhur itu ialah solat fardu zuhur. Itu yang pertama. Tetapi pendapat yang kedua mengatakan bahawa niat fardu perlu wujud di dalam ibadah fardu seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Amar dalam video yang kita tengok tadi. Dan ini adalah pendapat yang terpilih di dalam mazhab. Anda boleh rujuk kenyataan Imam Al-Mawardi ini dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, jilid yang ketiga, muka surat 403. Jadi sahabat-sahabat, sebenarnya ada saja pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i yang mengatakan sah apabila tidak menyatakan niat fardu dalam solat. Tetapi apa yang Ustaz tadi sebut pun tak salah, kerana memang itulah pendapat yang terpilih di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ini hanyalah perselisihan yang wujud di dalam mazhab Asy-Syafi'i sendiri sahaja. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Moga-moga dengan perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Sahabat-sahabat, saya nak cadangkan kepada kita semua, anda yang sedang menonton video saya ini, untuk kita sama-sama upgrade ilmu berkaitan tentang solat yang sunnah menurut mazhab Asy-Syafi'i. Saya sangat berharap saya dapat bersama-sama anda di dalam journey anda untuk upgrade ilmu. Dapatkan buku berjudul Tata Cara Solat Rasulullah berpandukan mazhab Asy-Syafi'i yang saya pegang ini. Buku ini adalah buku tulisan saya sendiri dan saya telah buat semakan dan buat rujukan daripada awal sehingga akhir. Buku ini sesuai untuk kita semua yang berniat untuk upgrade kefahaman solat kita sehingga kita dapat tahu tujuan kita solat, apa yang berlaku kalau kita tak solat, bagaimanakah wuduk yang betul mengikut
hadis-hadis Nabi SAW. Macam mana pula tayamum dan mandi wajib? Apakah perkara yang wajib dibuat ketika salat? Apa yang tak wajib dilakukan? Dan apakah perkara yang boleh membatalkan salat? Menariknya, pada akhir buku ini, saya jelaskan tentang prinsip serta pendirian mazhab Asy-Syafi'i berkaitan tentang bacaan zikir yang kuat selepas salat, walaupun orang kita ni selalu dakwa bahawa ia adalah amalan mazhab Asy-Syafi'i. Demikian juga, saya nak cadangkan anda untuk dapatkan perbahasan-perbahasan menarik di dalam salat yang ditulis oleh ulama besar pada hari ini, iaitu Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, yang berjudul Sifat Salat Nabi. Buku ini juga telah disemak oleh Dr. Zaimi Ramli. Bagus untuk kita buat upgrade ilmu. Link untuk kedua-dua buku ini ada dekat bahagian description. Anda boleh dapatkan di bawah. Semoga Allah Ta'ala muliakan kita, Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Terima kasih kerana menonton. Kalau ada rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.